Alam damai pancawarna. Saksi bisu pada menyaksikan pesona bayu yang berpuput lembut membelai jiwa derita. Hijau ombak di laut, tumbuhan membiru di pergunungan, menyaksikan kebesaran Tuhan berkuasa mencipta, menjadikan segala sebagai karunia sejagat insani. Port Dickson terletak kira-kira 60 km dari Bandaraya Kuala Lumpur. Kedudukannya yang tidak jauh dari ibu negara itu menjadikan Port Dickson sebagai salah sebuah destinasi pelancongan tumpuan orang ramai setiap kali hari cuti. Bayaran tol pula hanya sekitar RM2.90 sahaja. Dengan deruan ombak dan angin laut yang menyapa, segala tekanan kerja dapat dilepaskan di sini di samping dapat menghabiskan masa bersama keluarga, sanak saudara mahupun rakan-rakan. Pelbagai aktiviti menarik boleh dilakukan di Port Dickson lebih daripada sekadar berkemah, berkelah mahupun membina istana pasir. Saudara juga boleh mencuba sukan air seperti berkayak, windsurfing, perahu layar, jet ski, banana water ataupun menaiki bot meredah pantai Port Dickson. Port Dickson juga menjadi tumpuan kaki pancing yang sanggup datang dari seluruh pelosok tanah air. Ganjaran besar yang bakal diperolehi pastinya memuaskan hati golongan pemancing ini. Malah, maraton memancing terbesar seperti joran pernah diadakan di sini beberapa kali. Pantainya juga kaya dengan hidupan-hidupan laut yang lain seperti udang, karangan laut, ketam dan sebagainya. Peminat-peminat ketam juga dialu-alukan ke Port Dickson kerana mereka bukan sahaja dapat merasai sendiri keenakan ketam di sini, malah mereka juga berpeluang melihat secara dekat bagaimanakah proses menangkap ketam dilakukan. Mari kita saksikan bagaimanakah ketam ditangkap. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Apa khabar? Semoga sentiasa ceria dan bahagia hendaknya. Bersama saya, Aisyah Abdul Rahim di Pantai Bagan Pasir Port Dickson, Negeri Sembilan. Alhamdulillah, keadaan cuaca yang begitu cerah mengizinkan kami untuk membuat liputan di sini. Ia tidak menghalang kami untuk membawakan dokumentari yang begitu istimewa terus kepada anda. Tanpa berlengah masa lagi, sama-sama kita saksikan segmen Menangkap Ketam. Encik Abdul Ghaffar bin Rasul atau lebih dikenali sebagai Abang Mat merupakan seorang nelayan di kampung Bagan Pinang, Batu Tiga, Port Dickson. Beliau yang telah melalui hidup sebagai anak laut sejak lebih 30 tahun sangat berpengalaman menangkap hasil laut seperti ketam. Ketam di kawasan ni ada karang-karang sikit, ada campur lumpur je. Kalau lumpur saja tu kurang. Kat sini banyak ketam pasal karang. Karang ni? Pasir panjang tu dia kurang. Ada lumpur, udang banyak. Lumpur, udang. Kita kalah.
Beliau memulakan proses menangkap ketam dengan menyediakan alat khusus yang dikenali sebagai bintur. Bentuk bintur yang sangat unik, begitu efektif dan praktikal bagi menangkap ketam. Bintur yang telah dipasangkan umpan sedia untuk digunakan. Ia kemudiannya akan dicampakkan di kawasan yang dipercayai habitat ketam. Bintur mesti berada di dasar laut bagi membolehkan ketam memakan umpan yang diletakkan di dalamnya. Oleh itu, tali mestilah panjang sehingga membolehkan bintur berada di dasar laut. Pelampung bola pula digunakan sebagai penanda supaya mudah baginya mencari semula tempat bintur yang dicampak tadi. Bintur tersebut akan ditinggalkan untuk beberapa ketika bagi membolehkan lebih banyak ketam terperangkap di dalamnya. Semakin lama bintur dibiarkan, semakin besar kemungkinan untuk mendapat lebih banyak ketam. Tetapi ia tetap bergantung kepada berapa lama umpan dapat bertahan dan berapa banyak ketam di kawasan tersebut. Inilah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ahmad, biasanya berapa lama masa kita perlu letak bintur di dalam air? Jadi kalau boleh 2 jam 3 jam pun boleh. 2 jam 3 jam Tapi kalau kita nakkan dia ramai sikit masuk, kita lebih tak apa kan. Kini tibalah masanya untuk mendaratkan bintur. Satu bintur tu berapa banyak ketam yang biasa masuk? Biasa dulu buatlah dalam 6 atau 7. Ada juga ya? Ada. Sampai 6 juga. Pagi ada berapa? Pelbagai jenis masakan yang sesuai untuk ketam. Ia sangat enak jika dimasak dengan resepi tradisional seperti gulai, masak lemak cili api, goreng belada dan sebagainya. Kita telah saksikan tadi bagaimana ketam telah diperolehi. Sesungguhnya khazanah laut yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita tidak terkira banyaknya. Sejak zaman berzaman sehinggalah sekarang, rezeki yang melimpah ruah tidak pernah kunjung habisnya. Kita seharusnya bersyukur dengan segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Nahl ayat 14, Allah telah berfirman, dan Dia telah mengadakan laut supaya kamu dapat memakan daging yang baru, dan kamu keluarkan dari dalamnya perhiasan yang akan kamu pakai, dan kamu lihat kapal yang membelah lautan supaya kamu dapat mencari kurniaannya dan supaya kamu bersyukur.
Ketam merupakan sejenis hidupan laut yang istimewa. Hal ini dilihat daripada struktur dan bentuk badannya yang unik dan mempunyai penyepit yang tajam di samping rasanya yang enak. Ketam tinggal di dalam laut berlumpur yang payah. Nama saintifik bagi ketam ialah Colinectes cepedis yang bermaksud perenang yang cantik oleh kerana keunikan bentuk dan renangannya. Ketam merupakan hidupan laut yang termasuk dalam golongan udang galah kerana ketika kecilnya, keadaan kulit ketam sama lembutnya dengan udang. Tetapi lama kelamaan, ia akan perlahan-lahan menjadi keras dan disebut sebagai cengkeram atau karapis, iaitu selepas 5 hari menetas. Apa yang membezakan ketam dengan udang galah ialah selain daripada struktur badannya yang lebih keras, ia juga boleh berlari dan menggali lubang serta berenang dengan lebih pantas. Ketam mempunyai mata yang berbatang seperti mata siput. Ia juga memiliki 10 batang kaki, iaitu 3 kaki utama di sebelah kanan, 3 lagi di sebelah kiri, sepasang kaki pendayung dan sepasang lagi kaki penyepit. Kita boleh mengenali jantina ketam dengan melihat kepada kakinya. Kaki ketam jantan berwarna kebiru-biruan, manakala kaki ketam betina berwarna kemerah-merahan. Selain itu, kita juga boleh mengenali jantina ketam melalui bahagian bawahnya. Ketam jantan berbentuk menara, manakala ketam betina berbentuk kubah. Terdapat pelbagai jenis ketam yang boleh didapati di sini seperti ketam lelabah, ketam lenjong, ketam bunga merah, ketam bunga biru dan sebagainya. Usia matang bagi seekor ketam bermula dari umur 6 bulan sehingga 1 tahun. Jangka hayatnya pula hanya kira-kira 3 tahun sahaja. Ketam menjadikan siput, kebah, kerang-kerangan, tumbuh-tumbuhan reput, rumpai laut dan apa sahaja bangkai hidupan laut sebagai makanannya. Ia menggunakan kelebihan mata majmuknya yang boleh melihat ke semua arah, deria bau yang kuat, deria rasa dan penyepit bagi memudahkan lagi usaha mencari makanan. Deria-deria tersebut juga digunakan untuk tujuan komunikasi, mengawan dan mencari pasangan. Sebagai satu cara berkomunikasi, ketam jantan akan melambai kaki pendayungnya dan mengetuk-ngetuk penyepitnya untuk memikat ketam betina. Selalunya, ketam-ketam jantan akan bertarung sesama sendiri untuk memenangi hati ketam betina. Mana-mana ketam yang menang dalam pertarungan akan dipilih oleh ketam betina sebagai pasangannya. Ada beberapa perkara yang menarik tentang ketam. Tahukah anda bahawa perut ketam mempunyai 3 fungsi utama, iaitu sebagai tempat memproses makanan, tempat menyimpan dan menetaskan telurnya, serta sebagai tempat mengunyah makanan? Sebenarnya gigi ketam terletak di dalam perutnya. Selain itu, ketam juga akan bersalin kulit sekali bagi setiap 20 sehingga 30 hari di sepanjang hayatnya, kecuali ketam betina yang hanya bersalin kulit sebanyak 21 kali sahaja. Lebih menarik lagi, ketam-ketam tidak perlu risau jika penyepitnya patah atau hilang akibat serangan pemangsa kerana ia akan tumbuh semula. Ketam boleh membuat penyamaran dengan menukar warna badannya. Ketam biru misalnya boleh bertukar menjadi warna hijau zaitun, perang, merah dan biru gelap mengikut keadaan persekitaran. Di samping itu, ketam juga boleh menghasilkan sehingga 2 juta biji telur untuk satu musim bertelur. Tahukah anda, ketam turut menggunakan beberapa kaedah lain untuk mempertahankan diri selain daripada penyepit yang ada padanya. Sebagai contoh, ketam hermit. Ia akan meletakkan sejenis tumbuhan laut berduri di atas cengkerangnya untuk melindungi diri daripada pemangsa seperti penyu, sotong dan sebagainya. Maha suci Allah, walaupun ketam tidak dikurniakan akal fikiran sebagaimana manusia, tetapi ia telah diajarkan bagaimana cara melindungi diri.
Masyarakat Melayu memang terkenal dengan seni bahasanya. Ia menggambarkan betapa tingginya nilai budi bahasa yang menjadi pertuturan masyarakat mereka. Berbagai perumpamaan yang telah dicipta oleh masyarakat Melayu dahulu, misalnya yang menyebut, jangan menjadi seperti kita yang mengajar anaknya berjalan betul, tetapi dirinya sendiri berjalan mengiru. Sebagai pengisian rohani bersama-sama kita ikuti dan sekolah bersama Ustaz Sa'adan bin Malik. Baik, jenis-jenis ketam yang boleh dimakan. Kebiasaannya ketam laut, ketam laut. Kalau kita dapati ketam-ketam yang dijual di pasaran ataupun di pasar, kebanyakannya adalah ketam laut. Ketam-ketam tersebut daripada jenis ataupun spesies yang boleh dimakan. Tapi timbul masalah ketam-ketam yang terdapat di sungai, ketam sungai ataupun ketam bendang, ketam padang. Seperti mana disebut oleh orang kampung, seperti ketam padang. Ketam padang ni banyak jenis juga. Ada yang dia sentiasa duduk dalam air dan ada yang sekejap duduk dalam air dan kemudian naik atas darat. Dan tinggalnya di atas darat itu mengambil masa yang mungkin berhari-hari. Kadang-kadang ketam tu masa musim banjir dia naik ke atas darat dan berjalan-jalan kemudian sesat, tapi boleh hidup lagi dalam masa yang agak lama. Jadi ketam tersebut dinamakan ketam yang duduk di dua alam. Duduk di dua alam. Dia tidak seperti ketam di laut. Ketam di laut kalau naik atas darat, bila ditangkap oleh nelayan, dia tidak boleh hidup dalam jangka masa yang lama. Jadi mungkin boleh hidup dalam masa yang sekejap saja. Itu ketam satu alam. Ketam laut, ketam air, itu tidak ada masalah. Cuma ketam darat, ketam darat yang menjadi masalah. Dan mengikut pendapat ulama, kita dapati bahawa ulama terbahagi kepada dua bahagian lah. Ada yang mengatakan ketam yang ketam sungai yang boleh hidup dalam jangka masa yang sekejap di atas darat, tergolong dalam golongan ketam air yang halal dimakan. Ada jenis-jenis ketam seperti ketam nipah dan sebagainya. Kalaulah kita nak pastikan dia halal atau haram, kita tengok kepada sifatnya, sama ada dua alam ataupun satu alam. Kalau satu alam maknanya halal dimakan. Kalau dua alam, jelas bahawa itu adalah haram dimakan. Sebab ketam ni banyak sangat spesies. Kalau kita buat eksperimen suruh ketam tu tinggal di atas darat tu lama sikit, boleh kan? Ya, dan lama tidak lama itu satu yang juga bergantung pada uruf tempatan. Sama ada lama itu maknanya lama selama-lamanya ataupun maknanya lama itu berbentuk sementara juga, muaqqatah. Itu kena maknanya memerlukan kepada kepakaran saintis dalam bidang zoological ataupun maknanya bidang ilmu yang sebegitulah. Di soal tentang as-sulahfah penyu, kalau nisbah kepada sungai, maknanya disebut sebagai tuntung, tapi dua binatang yang berbeza. Sebab tuntung itu dia boleh duduk lama atas air. Tapi maknanya khilaf ulama juga di situ. Dan dalam pandangan An-Nawawi sendiri pun dia bawa dua qaul. Satu mengatakan boleh dimakan dan satu lagi tidak boleh dimakan. Itu boleh rujuk dalam Al-Fatawa Al-Fataniyah, fatwa-fatwa yang dikumpulkan oleh Syekh Daud Al-Fatani. Ada disebut yang panjang lebar kena dengan binatang sedemikian. Tapi penyu memang jelas lah. Okey, peribahasa seperti kita mengajar anaknya berjalan dengan betul ini, maknanya kita boleh kaitkan dengan masyarakat kita sekarang, yang mana kita dapati bahawa masyarakat sekarang banyak melakukan ataupun menasihatkan pihak-pihak lain supaya membuat sesuatu dengan betul, tetapi melupakan dirinya. Maknanya beliau sendiri tidak melakukannya dengan betul. Ini adalah satu kesilapan. Dan tujuan peribahasa ini adalah untuk
memperbetulkan kesilapan, memperbetulkan kesilapan tersebut. Kalau kita dapati dalam masyarakat kita sekarang ini, khususnya misalnya dalam keluarga, dalam sebuah keluarga, ibu bapa itu sepatutnya menunjukkan contoh dan teladan yang baik kepada anak-anak, dan dia hendaklah melakukan sesuatu yang boleh diikuti ataupun diteladani oleh anak-anak. Jadi kalau beliau hendak menyuruh anaknya untuk melakukan sesuatu kebaikan, itu akan lebih mendatangkan kesan kepada anaknya, sebab anaknya sentiasa melihatnya melakukan kebaikan. Jadi kalaulah beliau tidak pernah melakukan kebaikan, misalnya tidak pernah bersembahyang, tidak pernah bersembahyang jemaah misalnya, tapi sebaliknya menyuruh anaknya supaya bersembahyang, membaca Al-Quran misalnya, ataupun bersembahyang jemaah, menyuruh anaknya berjemaah di masjid misalnya, tapi beliau sendiri tidak pernah membawa anaknya ke masjid, maknanya menyuruh anaknya sendiri pergi ke masjid, dan beliau sendiri sembahyang di rumah kalau sembahyang, tapi tidak sembahyang langsung. Jadi bagaimanakah anak-anak akan mengikut tunjuk ajar daripada beliau? Misalnya dalam contoh akhlak lain, misalnya seorang bapa itu melarang anaknya daripada menghisap rokok misalnya, tetapi dia sendiri menghisap rokok. Jadi apabila disebut oleh bapaknya, diarahkan oleh bapaknya supaya dia jangan merokok, jadi sudah tentulah arahan itu ataupun tunjuk ajar itu sukar untuk diikut oleh anaknya tersebut, untuk dipatuhi oleh anaknya, disebabkan beliau melihat, anaknya itu melihat bahawa ayahnya hari-hari menghisap rokok. Jadi sudah tentulah anak itu akan menganggap bahawa merokok itu adalah satu benda yang boleh dicontohi, sebab bapaknya sendiri menghisap rokok, jadi mungkin hisap rokok itu baik. Begitulah maknanya. Di sini maknanya ibu bapa itu dalam sebuah keluarga, maknanya ibu bapa itu perlulah menunjukkan satu imej yang baik, satu teladan yang baik, satu contoh budi pekerti yang baik kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya boleh mengikut, dan mana ibu bapa itu boleh menjadi role model kepada anak-anak, ya. Dan begitu juga dalam konteks masyarakat, dalam konteks masyarakat, pemimpin itu hendaklah menunjukkan satu contoh teladan akhlak, moral dan kepimpinan yang boleh diikuti oleh masyarakat, boleh diikuti oleh orang ramai, orang kebanyakan. Jadi kalaulah pemimpin itu sendiri melakukan sesuatu yang di luar batas-batas akhlak, sudah tentulah masyarakat sukar untuk menerima pemimpin tersebut, dan sukar untuk menerima arahan-arahan ataupun nasihat-nasihat ataupun tunjuk ajar daripada pemimpin tersebut, kan. Pemimpin tersebut dianggap sebagai pemimpin yang seperti ketam mengajar anaknya berjalan dengan betul. Dia sendiri melakukan sesuatu yang tidak betul, tapi sebaliknya menyuruh masyarakat melakukan perkara yang betul. Itu adalah satu kontradiksi yang berlaku dalam masyarakat. Betapa hebatnya
Indahnya bintang bergemerlapan meriahkan malam yang kesunyian, megas tua warnai alam maya mengalunkan mada mengakui kau maha besar, kau maha besar. Kau maha besar, Kau maha besar, Ya Allah. Saudara, dalam surah Al-Ma'idah ayat 96 ada menyebut mengenai makanan laut sebagai punca rezeki. Begitulah halnya mengenai ketam dan hidupan laut yang lain. Ia menjadi antara sumber makanan utama yang membekalkan protein bagi membina ketahanan tubuh manusia. Sesungguhnya, banyak yang telah kita pelajari mengenai ketam. Apa yang baik mengenai sifat-sifat ketam ialah kesetiaan ketam betina terhadap pasangannya dan kekreatifan ketam mempertahankan dirinya. Dan jangan mengikut perangai ketam yang suka bertengkar hanya kerana perkara yang kecil. Nampaknya sampai di sini saja kita bersama. Salam jumpa lagi di lain rancangan. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sejahtera. Semoga sejahtera. Ya Allah. Action.